Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirwafi. Bismillahirrabbis samawati wal ard. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa yang ada pada malam ini di hujung hari 10 April 2022 Masihi. Okey, hari ini seperti yang ada juga sahabat-sahabat yang hantar mesej forward apa yang dicatatkan dalam skrin ataupun apa tu image mengenai Dr. Haniman. Siapakah Dr. Haniman sebenarnya? Di kalangan pengamal homeopati mungkin kita kenal, tetapi di kalangan orang-orang yang tidak begitu biasa dengan homeopati, mereka tidak mengenali homeopati, melainkan mereka insya-Allah yang mengambil kursus ataupun mengetahui sedikit sebanyak mengenai homeopati melalui rawatan yang mereka terima, yang mungkin memberi perubahan positif kepada kesihatan mereka. So hari ini saya nak bercakap sedikit mengenai Dr. Haniman. Ada masalah dengan kucing ni kebetulan ya, tapi tak apalah. Biar orang lain yang uruskan. So Dr. Haniman memang lahir pada 10 April. Kira-kira berapa tahun yang lalu? 1755 sehingga sekarang 2022. 1755, 1855, 1955. Maknanya sudah 45 campur 22. Berapa tu? 55, 65, 67. 267 tahun yang lampau lahir seorang yang bernama Christian Frederick Samuel. Itu nama yang diberikan oleh ayahandanya. Dan beliau dikatakan seorang yang hebat. Ciri-ciri yang ada pada Dr. Haniman, antaranya beliau adalah seorang anak yang cerdas dan pintar. Sejak kecil lagi dikenali sebagai seorang yang cerdas dan pintar. Di masa itu, semasa kecil lagi beliau dikenali sebagai orang yang bijak, terutamanya dalam bahasa. Dalam satu ceramah yang pernah saya berikan di satu tempat di Shah Alam, kita sebut beberapa ciri kualiti Dr. Haniman yang mungkin boleh kita bawa ke sini. Dikatakan bakat beliau sejak berusia 12 tahun. Beliau menguasai 6 bahasa. Pada usia 12 tahun sudah menguasai, bukan mengetahui tapi menguasai. Maknanya boleh bertutur, boleh memahami dan boleh berbicara seperti orang biasa dalam bahasa Itali, dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Greek dan Latin. Itu 6 bahasa awal yang dikatakan telah dikuasai oleh Dr. Haniman pada usia yang sangat muda, 12 tahun. Yang mana kita di Malaysia ni mungkinlah boleh kata tak ada lah yang boleh menguasai dalam usia yang begitu muda. Mungkin ada yang menguasai pun 3-4 bahasa, tapi tak sampai 6. So ini suatu kehebatan yang boleh kita salute lah kepada tokoh homeopati ini. Sebenarnya bukan orang homeopati sahaja harus salute, tetapi orang yang terlibat dalam akademik,
dalam ilmu perubatan kalau mereka mengkaji sejarah. Ini satu perkara yang kita boleh beri penghormatan kepada seorang tokoh. Juga dikatakan beliau cemerlang dalam akademik, khususnya sains dan perubatan. Sewaktu beliau di universiti, 20 tahun kemudian, 20 tahun dari tarikh lahirnya, iaitu 1775, beliau telah pun menterjemah 4 buah buku daripada bahasa Inggeris ke Jerman. Okey, hebat, dalam masa 20 tahun sudah pun menterjemah 4 buah buku daripada bahasa Inggeris ke Jerman. Beliau mengajar bahasa Perancis kepada seorang kaya Greek, dikatakan belajar dengan beliau. Maaf, saya lupa nak tutup video di sini. Mengganggu percakapan saya ni. Okey, kita tutup sekejap. Itu ganggu. Okey. Apabila beliau membesar kemudian tamat universiti, beliau telah menguasai lebih banyak bahasa. Okey, dalam kuliah pengenalan kepada homeopati ataupun introduction to homeopati, apabila saya sampaikan mengenai sejarah Dr. Hahnemann sejak tahun lepas lagi, kita akan ceritakan mengenai penguasaan Hahnemann dari segi bahasa. Dan kita boleh sebutkan bahawa sewaktu beliau tamat belajar, beliau sudah menguasai Arabik, bahasa Syria, bahasa Chaldite dan bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew pun dikuasai. Ini menunjukkan beliau seorang bukan calang-calang orang dari segi bahasa. Okay, apa yang boleh kita ambil? Saya nak ambil mengenai ciri-ciri yang menunjukkan kehebatan beliau. Ini on the spot. Saya tak ada buat persediaan. Mana saya tengok balik apa yang saya pernah bicarakan Dr. Hahnemann dahulu. Satu perkara lagi, beliau, di mana beliau belajar dan tamat. Beliau tamat dengan ijazah Doctor of Medicine pada 10 Ogos 1779, iaitu lebih kurang pada usia 24 tahun. Okey. Walaupun asalnya beliau mendaftar di universiti lain, iaitu universiti di Vienna, tetapi akhirnya kerana kos sara hidup yang tidak mampu beliau tanggung untuk belajar di universiti tersebut, beliau telah berpindah dan kemudian sambung belajar di University of Erlangen. Di situlah beliau, walaupun beliau belajar selama 1 semester sahaja, tapi akhirnya beliau berjaya membawa tesis. Apakah tesis yang beliau bawa? Iaitu Dissertation on the Causes and Treatment of Cramps. Itulah pada tahun 1779 yang membawa kepada pemerolehan ijazah kedoktoran di University of Erlangen pada bulan Ogos 1779. Itu hebat. Beliau masuk sepenggal saja, kemudian boleh membentangkan satu tesis yang boleh diterima oleh panel semua. Satu perkara yang menjadi penceritaan apabila kita membicarakan mengenai Dr. Hahnemann ialah, walaupun beliau sudah mendapat title doktor dan sudah ditawarkan pekerjaan, pihak kerajaan pun ada menawarkan jawatan kepada beliau, tapi beliau tidak berpuas hati dengan kedudukan ataupun kaedah rawatan pada masa itu. Itulah menyebabkan beliau keluar daripada mempraktis amalan perubatan pada waktu itu, dan kemudian melibatkan diri dalam dan pernah bekerja di farmasi yang dimiliki oleh seorang yang ada kaitan dengan isteri beliau sebelum beliau kahwin dengan anak kepada pemilik farmasi itu. Dan walaupun beliau sudah berkahwin dan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarga, beliau
terus mencari jalan lain daripada mengamalkan sistem perubatan, kerana itulah sistem perubatan yang bagi beliau tidak membantu untuk memberi kesembuhan, malah membawa kepada kemelaratan dalam sesetengah kes, di mana beliau ada menyebutkan bahawa ubat-ubat yang diberikan lebih banyak menyebabkan pesakit lebih sengsara daripada rawatan itu sendiri. Okey, itu kita sebut. Kita cerita mengenai sejarah Dr. Hahnemann ini, kita telah catat dengan agak panjang di dalam buku perubatan homeopati. Dan apa yang kita bawa dalam buku perubatan homeopati yang diterbitkan pada tahun 1997 itu, kita bawa lagi ke buku pertama, buku yang bakal kita terbitkan dalam masa 2-3 minggu lagi, iaitu perubatan homeopati, teori dan praktis. Dan kita lanjutkan kisah Dr. Hahnemann ini. Kita lanjutkan kisah beliau sehingga selepas beliau meninggal pun ada kisah selepas itu. Kisah yang membantu pengamal-pengamal untuk mengamal homeopati dengan lebih baik. Apakah yang beliau tinggalkan di hujung hayat beliau? Itulah perubahan yang terdapat di dalam Organon of Medicine ataupun Organon Perubatan yang kita telah terjemahkan pada tahun 2017 yang lalu. Organon Perubatan itu asalnya dihasilkan oleh Dr. Hahnemann semasa hidup beliau, tetapi di hujung hayat beliau meninggalkan satu skrip kepada isterinya yang kedua, yang kemudian beliau kahwini pada tahun 1835, kalau tak silap, 1835 Masihi. Dan beliau, skrip itulah yang dipegang oleh isterinya puluhan tahun dan tidak diterbitkan. Sebab pesanan Dr. Hahnemann, jangan terbitkan sehingga masyarakat bersedia. So, agak lama lah, puluhan tahun, sehingga abad ke-20, awal abad ke-20 barulah buku karya beliau, penemuan beliau yang baru itu diterbitkan. Okay, itu ada dalam cerita dalam buku kita yang terbaru, yang wajar dimiliki jika kita tidak mengetahui story atau kisahnya. Dan itulah maka lahirnya Organon of Medicine edisi yang ke-6. Sebelum itu, the latest Organon of Medicine ialah edisi yang ke-5. Dan orang beramal dengan amalan perubatan homeopati edisi yang ke-5 sudah cukup dan lengkap pun amalan. Di dalamnya sudah ada ilmu berkaitan dengan skala sentesimal dan skala desimal. Juga diceritakan di dalam Organon of Medicine itu berkaitan dengan trituration, amalan triturasi untuk membuat ubat-ubat homeopati. Cuma satu perkara yang tidak ada di dalam itu, selain beberapa perubahan lain yang dibuat oleh Dr. Hahnemann, tidak dimaklumkan. Dan Dr. Hahnemann, hebatnya beliau ini, beliau menjangka kalau beliau menerbitkan semasa hayat beliau, di hujung-hujung hayat, mungkin itu akan menimbulkan kontroversi yang hebat di kalangan pengikut-pengikut beliau. Sebab masanya belum sesuai untuk diterima oleh orang-orang dalam bidang perubatan pada masa itu. Termasuklah mereka yang terlibat dalam homeopati sekalipun. Sebab itu, skrip berkenaan hanya diterbitkan kira-kira 1920 Masihi ke. Hampir dengan waktu itulah baru diterbitkan oleh seorang yang ada dalam buku saya, baca dalam buku itu. Kalau tidak, kena cari dalam Google lah, di mana ada. So, diterbitkan kemudian. Itulah yang kita kenali sebagai Organon of Medicine edisi ke-6. Dan buku yang kita terbitkan, yang kita namakan Organon Perubatan Homeopati ini, yang terbit pada tahun 2017, merupakan yang pertama diterbitkan dalam bahasa Melayu, dicetak dan sekarang pasti tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia, yang mana di dalamnya ada
edisi ke-5 dan edisi ke-6. 90% bahan yang ada di dalam Organon of Medicine kita muatkan di dalamnya. Sudah tentulah ada beberapa bahan yang kita tinggalkan sebab kita ambil the gist of it. Maknanya intipati penting yang kita terjemahkan. Dan nota-nota yang terdapat di bawahnya kita catat sebagai suatu ringkasan atau satu ulasan kepada aforism yang terdapat di dalam Organon. Dan itulah, meskipun dalam ulasan, di banyak tempat ulasan itu insya-Allah menepati dengan apa yang asal tertulis di dalam Organon of Medicine. Itulah sebabnya ramai orang bertanya, sehingga ramai orang bertanya mengenaan isu berapa titiskah ubat sebenarnya yang harus, tincture yang harus dititiskan di dalam 100 atau 200 globules. Okey, sebab kita tidak ada satu Organon of Medicine dalam bahasa kita. Perkara ini menjadi apa? Kekeliruan, menjadi satu benda yang apa yang boleh kita cakap? Satu persoalan yang ramai orang selalu bertanya kepada saya. Saya belum beri jawapan yang kemas dan pasti, tapi saya beritahu ada di dalam terjemahan yang saya lakukan tersebut. Memang ada, tapi anda kena cari aforism manakah yang melibatkan isu menitiskan ubat di dalam globules. Itu dinyatakan dengan secara jelas. Isunya, kenapa ramai orang Malaysia, termasuk ada pengamal homeopati pun tidak tahu berapa jumlah titis yang harus dimasukkan. Malah ada yang mempreskripsikan dos dalam bentuk titisan kepada pesakit, walaupun dos itu sepatutnya dipreskripsi dalam kuantiti yang mungkin 1/100% daripada satu titis. Itu dahsyatnya. Sebab itu kita ada kes-kes yang memberi kesan negatif kepada pesakit. Jadi, ini perkara-perkara sebenarnya yang telah disampaikan Dr. Hahnemann. Kalau tidak ada satu terjemahan dalam bahasa yang mana kita mengangkat homeopati itu begitu tinggi, tapi kita tidak dapat maklumat yang sebenarnya daripada Dr. Hahnemann, yang kita raikan tarikh kelahirannya hari ini, maknanya ilmu yang disampaikan oleh Dr. Hahnemann itu tidak sampai kepada kita sepenuhnya. Okey, maknanya kita kena menggali. Baca bahasa yang diterjemahkan, baca dalam bahasa yang diterjemahkan. Dan kalau kita mampu, baca juga dalam bahasa asal. Bahasa asal beliau adalah bahasa Jerman. Bahasa terjemahan adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris itu pun dihasilkan dengan penelitian yang rapi daripada tokoh-tokoh homeopati. Okey. Itu, tapi kehebatannya beliau ni, beliau tahu bahawa masyarakat tidak boleh menerima perubahan yang beliau lakukan di dalam Organon of Medicine, khususnya berkaitan dengan LM potensi. LM potensi atau kita panggil millisimal potensi. Sebab millisimal potensi ini ada hanya dalam Organon edisi yang ke-6. Tidak ada dalam Organon edisi yang ke-5. So, bila baca buku, lihat edisi yang ke-6, para keberapa, saya tak nak cakap, carilah, ada di situ. Walaupun dalam terjemahan saya itu, ada ringkasan yang saya buat, tapi ianya menepati dengan apa yang hendak disampaikan oleh Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann adalah seorang saintis. Sebagai seorang saintis, beliau telah menemui sesuatu yang mendahului zamannya. Masyarakat tidak boleh terima. Bukan sahaja pada masa itu, bahkan hari ini pun ada teori dan telah terbukti hakikatnya masih belum dapat diterima oleh saintis ataupun orang yang terlibat dalam perubatan barat. Khususnya berkaitan apa? Berkaitan dengan potentization. Berkaitan dengan dynamization. Itu adalah penemuan seumpama penemuan Einstein. Seumpama penemuan
apa tu? Teori graviti, Apple jatuh. Lebih hebat daripada itu lagi. Tapi sampai sekarang orang tidak boleh menghargai penemuan Dr. Hahnemann. Sampai bilakah mereka akan mengakui ataupun boleh menerima hakikat potentization atau dynamization itu boleh menguatkan kuasa ubat. Walaupun dari segi fizikalnya tidak ada bahan ubat pun di dalam pil homeopati yang dipreskripsikan. So itu menunjukkan kehebatan penemuan beliau. Cuma ia tidak dapat diterima oleh sebahagian dengan amalan perubatan. Sebenarnya bukan disebabkan sengaja tidak diterima. Ini semua ada kaitan dengan iri hati, dengki. Sebab kalau diterima yang homeopati, silap hari bulan, remedi lain yang ada drug di dalamnya mungkin tidak boleh diterima oleh customer, oleh pengguna, oleh orang ramai. Kerana ada pilihan remedi lain yang lebih baik, yang tidak ada drug di dalamnya, tapi mampu memberi kesan kesembuhan. Itu kehebatan beliau dan kehebatan penemuan beliau. Itu satu perkara lah. Tapi sempena menyambut oleh kita kata hari jadilah Dr. Hahnemann pada hari ini. So beberapa perkara yang kita boleh highlight mengenai Dr. Hahnemann itu salah satu. Dan dalam homeopati yang kita belajar dalam homeopati, apakah prinsip asas dalam homeopati? Kita boleh namakan macam-macam prinsip lah dalam homeopati. Ada orang kata ada 3 prinsip utama. Ada orang kata 4 prinsip utama. Ada orang kata ada 6 prinsip atau 7 prinsip utama. Tapi daripada banyak-banyak prinsip yang disenaraikan itu, apakah prinsip yang paling asas? Okey, apakah prinsip yang paling asas? Prinsip inilah yang harus dipegang. Prinsip ini ditemui oleh Dr. Hahnemann pada tahun 1790. Lebih kurang 232 tahun yang lampau. Bila tarikhnya? 1790. Bila? Iaitu apabila beliau membuat uji bukti ke atas Cinchona officinalis. Lalu lahirlah satu asas kepada sistem perubatan homeopati. Apakah asas itu? Asas itulah similia yang kita sebut dan kita kenali sebagai similia similibus curantur. Pada orang awam boleh search dalam Google apakah similia similibus curantur. Kita jelaskan dalam buku. Dalam bahasa Inggeris banyak dalam Google. Dalam bahasa Melayu kita sebut serupa dengan serupa menyembuhkan. So apa makna serupa dengan serupa itu menyembuhkan? Ia merujuk kepada uji bukti yang dibuat oleh Dr. Hahnemann. Apakah uji bukti? Bila saya bercakap mengenai homeopati kan, banyak istilah-istilah baru yang timbul. Sebab itu, mereka yang ingin mempelajari homeopati, kemudian nak belajar materia medika, dia harus mengikut proses dia satu persatu. Jadi apabila mereka mengambil satu kursus asas seperti yang dikendalikan oleh PPHM sejak tahun lalu, di mana kita sampaikanlah apakah prinsip asas homeopati ini yang bermula dengan Dr. Hahnemann menemui prinsip melalui uji bukti. Walaupun pada masa itu perkataan uji bukti tak ada. Bahasa Inggeris apa dia? Bahasa Inggeris uji bukti ialah proving. Istilah proving tidak ada dalam kamus. Nak cari, kena cari dalam kamus perubatan homeopati. Itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, ada dah dalam kamus-kamus dan ada dalam kisah-kisah mengenai homeopati. Apa itu proving? Tapi apa yang Dr. Hahnemann lakukan yang menjadi prinsip kepada proving itu, ada dalam ujian beliau yang pertama ke atas Cinchona bug. Apa yang berlaku pada tahun 1790 itu, apabila Dr. Hahnemann tidak yakin dengan kenyataan seorang penulis, apa yang disebut sebagai William Cullen, bahawa Cinchona ini berjaya menyembuhkan orang yang demam malaria itu kerana
rasanya pahit dan kesannya ke atas gester. Dr. Haniman tidak percaya, dia buat uji kaji kepada masa itu sebelum timbul istilah uji bukti atau proving. Dan apabila ujian itulah dibuatlah, baru beliau dapat kenal pasti, sebab beliau sendiri yang uji dan beliau masa itu sihat. Bila beliau sihat dan beliau uji, tiba-tiba datang simptom-simptom yang berupa simptom-simptom sakit-sakit orang yang menghadapi demam, satu jenis demam yang kita kenali sebagai malaria, di mana beliau merasai jari dan tangannya, hujungnya menjadi sejuk, dia menjadi lesu, mengantuk, nadi-nadinya menjadi kuat dan berdenyut laju, beliau menjadi cemas dan menggeletar dan pelbagai lagi. Siapa yang masuk dalam kuliah pengenalan akan mengetahui berapa banyak simptom-simptom yang dialami oleh Dr. Haniman itu. Dan simptom-simptom ini apa beliau regukan dengan simptom-simptom yang dialami oleh pesakit malaria, beliau dapati simptom-simptomnya serupa sahaja. Okay, bila simptomnya serupa, itulah timbul satu prinsip, satu idea di dalam fikiran Dr. Haniman bahawa orang yang sembuh daripada demam malaria ni bukan kerana ubat dia pahit seperti sebagaimana yang diceritakan oleh doktor perubatan pada masa itu. Walaupun telah melahirkan buku yang hebat, tapi kenyataan itu tidak tepat, kata Dr. Haniman. Jadi Dr. Haniman membawa teori yang baru yang terbukti, beliau sendiri yang membuktikannya, iaitu orang yang berpenyakit demam malaria itu sembuh kerana dia telah mengambil satu jenis ubat yang mampu mengeluarkan simptom-simptom yang serupa dengan penyakit tersebut di dalam diri orang yang sihat. Dalam kes ini beliau sendiri. Maka itulah lahir prinsip yang kita panggil prinsip undang-undang seraksi. Kita panggil undang-undang seraksi. Dan saya harap orang yang ambil kelas saya material medika pada hari ini, yang baru start hari ini, belum pernah mengambil pengenalan kepada homeopati, boleh memahamilah apa yang saya ceritakan ni. Sebab ini adalah asas. Sebab itu bila kita belajar material medika, kita mempelajari simptom-simptom yang telah diuji buktikan oleh orang yang sihat. Kenapa kita nak study simptom-simptom? Tak boleh kita rawat tanpa study simptom-simptom? Maknanya kalau orang tu demam, kita bagi ubat demam. Orang tu sakit kepala, kita bagi ubat sakit kepala. Orang tu sesama, bagi ubat sesama. Orang tu muntah, bagi ubat muntah. Orang tu cirit-birit, bagi ubat direct. Okey, sebab itu bukan prinsip homeopati. Sebab dalam homeopati kita tidak identify masalah penyakit itu untuk dirujuk kepada ubat yang khusus untuk satu-satu penyakit. Ubat itu mungkin khusus pada satu-satu penyakit. Mungkin kita kata gout. Tapi ubat gout itu mempunyai simptom-simptom. Jadi, simptom-simptom yang berlainan ada pada ubat yang berlainan. Simptom ada 2-3 simptom dalam ubat A. Ada 2-3 simptom ada dalam ubat B. Ada 2-3 simptom lagi ada dalam ubat C. D, E, F. Banyak ubat berkaitan dengan gout. Banyak ubat berkaitan dengan asma. Banyak ubat berkaitan dengan demam. So, bagaimana kita nak menemukan, nak bagi ia seraksi dengan simptom-simptom sakit yang dialami oleh pesakit. Jadi, kita kena cari ubat yang sama simptom-simptomnya. Simptom-simptom ubat itu tidak sama dengan penyakit. Simptom-simptom ubat itu tidak sama dengan penyakit. Sebab itu dalam rawatan homeopati, katakanlah seorang itu mendapat COVID-19. Apabila orang homeopati merawat, dia tidak merawat COVID-19. Kalau kita kata kita dapat berjaya merawat COVID-19 pun pasti akan ditentang oleh KKM ke orang amalan perubatan barat ke, yang tentang mana ada ubat COVID-19. Jadi dalam homeopati kita kata kita rawat COVID-19 itu
kita bukan rawat COVID-19, hakikatnya kita rawat secara holistik individu berkenaan yang kebetulan ada simptom-simptom COVID-19. Jadi apabila serupa simptom-simptom itu dengan simptom-simptom orang yang mengidap sakit COVID-19, maka dia akan sembuh. Sebab itu adalah prinsip homeopati. Sebab itu homeopati dikatakan rawatan holistik. Alopati bukan rawatan holistik. Dia terus ambil ubat saja bagi. Okey, ini ubat COVID-19. Bila tak ada ubat COVID-19, dia pun pening kepala nak cari ubat apa untuk rawat COVID-19. Tak ada ubat. Tak ada ubat yang boleh signify ubat ini, nama ini adalah untuk COVID-19. Bila tak ada, terpaksa rawat berdasarkan simptom. Jadi, dia kata tak ada ubat lah. So, dia rawat kalau demam, bagi ubat demam, paracetamol. Kalau sesama, bagi ubat berkaitan dengan sesama sahaja. Bukan rawat COVID-19. Tapi asas bagi rawatan homeopati ialah simptom-simptom itulah. Sebab itu homeopati seharusnya berada di depan dalam merawat COVID-19. Ini kita merayakan kelahiran Dr. Haniman pada hari ini. Sesuai dengan masalah besar yang kita hadapi berkaitan dengan COVID-19. Yang semua doktor perubatan pening dengan COVID-19 dan hanya terpaksa dirawat dengan menggunakan vaksin, di mana vaksin pun menimbulkan banyak kontroversi, di mana ramai juga yang mendapat kesan sampingan, side effect atau apa yang kita namakan, yang boleh memberi kesan negatif juga kepada orang yang mengambil vaksin. Okey, itulah secara lebih kurang yang saya sampaikan sebab malam sudah lewat dah pukul berapa ni? 12.29. Dah dekat setengah jam berceloteh. Tak apalah saya berceloteh ini sebab kebetulan 10 hari bulan, sekarang dah masuk 11 hari bulan ini sempena meraihkan Dr. Haniman. Jadi ada lagi yang masih bertanya bilakah akan mula balik kelas pengenalan kepada homeopati, sebab dahulu ada orang yang tak dapat masuk. Jadi saya kata insya-Allah mungkin bulan Ogos lah. Mungkin paling awal bulan Ogos lah yang kalau kita buat. Cuma dalam bulan Ogos kalau kita laksanakan kursus itu, ia tidak lagi berdasarkan buku perubatan homeopati yang pertama kali kita terbitkan pada tahun 1997. Kita akan berpandukan kepada perubatan homeopati teori dan praktis yang diterbitkan pada tahun 2022 insya-Allah. Sebab konten di dalam buku itu lagi banyak dan ia juga merangkumi bahan-bahan yang tidak ada dalam buku perubatan homeopati 1997. Sebab itu pada tahun lepas dan tahun ini orang yang mengambil kursus introduction to homeopati, dia kena beli perubatan homeopati, kena beli rawatan asas homeopati, kamus perubatan homeopati. Sebab ada yang tak ada. Ada yang tak ada dalam buku perubatan homeopati. So, dalam buku terbaru kita masukkan apa yang ada di dalam rawatan asas homeopati. Masukkan ke dalamnya. So, ubat-ubat sudah ada di dalamnya. So, cukup kita beli satu buku. Walaupun harga satu buku agak mahal. Kerana bukunya berwarna-warni dan berkulit keras. Lagi tebal, lagi banyak konten. Tapi insya-Allah ia akan berbaloi. Cuma mungkin kita kena tambah ialah buku kamus istilah perubatan homeopati. Sebab istilah itu walaupun ada dan diterangkan dalam buku tersebut, ada bahagian-bahagian yang spesifik yang kita ingin tahu. Contoh yang kita sebut tadi, apakah itu berapa skala potensi ada. Dan apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Apakah yang dimaksud dengan skala potensi? Apakah yang dimaksudkan dengan potensi desimal? Apakah yang dimaksudkan dengan potensi milisimal? Apakah yang dimaksud dengan istilah-istilah? Apakah yang dimaksudkan dengan farmasi homeopati? Ada. Dalam buku terbaru semua itu ada, tapi kita nak spesifik. Ada perkataan yang very spesifik, hanya ada dalam kamus. Dan kamus itu kita rujuk juga kepada kamus-kamus
homeopati dalam bahasa Inggeris yang susah didapati di Malaysia. Sebahagiannya boleh didapati di internet, sebahagiannya mungkin tak ada. So, insya-Allah baguslah kita sambil kita raikan hari jadi Dr. Samuel Hahnemann, orang yang dah tak ada hari ini. Dan kita juga pada tahun ini, kita akan rasmikan satu buku baru, Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis. Satu masa nanti saya akan cerita mengenai Dr. Hahnemann dari segi sumbangannya. Banyak dari segi sumbangannya yang boleh kita jelaskan ataupun ceritakan yang menunjukkan kelebihan beliau berbanding dengan pandangan-pandangan oleh para doktor perubatan yang lain. Termasuk pandangan beliau tentang ruh. Okay? Tidak ada doktor perubatan barat menyebut. Sebab mereka tidak percaya kepada ruh. Tapi Dr. Samuel Hahnemann, walaupun beliau memang orang kuat Kristian. Bukan orang Islam. Tetapi keyakinan beliau kepada ruh yang melahirkan apa yang kita disebut di dalam organan perubatan homeopati itu sebagai vital force. Vital force tidak akan berdiri tanpa ada ruh. Dan vital force ini, kalau tidak ada, bagaimanakah manusia itu boleh hidup tanpa vital force dan tanpa ruh? Vital force ini menjaga kesihatan dan keseimbangan manusia supaya berterusan sihat. Jadi, itu banyak. Kalau nak bercerita, satu hari nanti kita boleh bicara mengenai Dr. Hahnemann sebagaimana kita bicarakan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. InsyaAllah satu masa. Jadi saya fikir cukuplah setakat itu. Sudah hampir, jam 12.30 malam. Kita tutup sembang-sembang malam ini berkaitan Dr. Hahnemann dengan harapan peluang homeopati dan perubatan alternatif lebih cerah di esok hari dan di masa akan datang. Masa akan datang di masa hadapan. Sebab tekanan dan cabaran terhadap perubatan alternatif ini sentiasa semakin meningkat. Okey, insya-Allah itu saja daripada saya. Jumpa lagi lain kali insya-Allah. Terima kasih kepada siapa yang attend pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.